Serangan Israel berterusan, angka korban kini melebihi 10,000 orang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Budi Citawa Hanafi dalam Dunia 10. Genap sebulan perang Palestin-Israel. Angka korban di Gaza akibat serangan tentera Zionis kini melebihi 10,000 orang. Lebih 73% korban terdiri daripada kanak-kanak, wanita dan orang tua. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, rejim Israel membunuh 10,022 mangsa dan mencederakan lebih 25,000 yang lain. Jumlah korban itu termasuk 4,104 kanak-kanak dan 2,641 wanita. Sejumlah 2,350 lagi hilang, termasuk kira-kira 1,300 kanak-kanak. Mangsa yang hilang dikuatiri tertimbus di bawah runtuhan bangunan yang musnah akibat serangan udara tanpa henti rejim Zionis. Keganasan tentera Yahudi itu juga menyebabkan 70% daripada 1.5 juta penduduk Palestin hilang tempat tinggal. Tentera Haram Israel turut memutuskan semua jenis perkhidmatan komunikasi di semenanjung Gaza. Pengeboman Israel juga merosakkan lebih 200 sekolah dan 80 bangunan kerajaan serta 52 buah masjid, manakala 7 gereja rosak teruk. PBB menggesa gencatan senjata di wilayah 2.4 juta penduduk di mana rejim Israel memutuskan bekalan air, makanan dan bahan api. Sementara itu, Arab Saudi, Jordan, Qatar dan Yemen mengutuk kenyataan Menteri Kabinet Israel yang mencadangkan untuk menggugurkan bom nuklear di Gaza. Kenyataan celupan Menteri Israel itu turut dikecam pemimpin-pemimpin dunia lain. Negara-negara Arab menyifatkan kenyataan itu mencerminkan sikap tidak peduli rejim Zionis terhadap nilai kemanusiaan, etika agama dan undang-undang. Jordan mengecam kenyataan tersebut dan menyifatkan sebagai pembunuhan beramai-ramai dan jenayah kemanusiaan. Kementerian Luar Qatar pula menyatakan ancaman itu merupakan hasutan untuk melakukan jenayah perang. Ia juga terbukti kebencian Israel terhadap Palestin dan melambangkan sikap ekstrim yang belum pernah berlaku sebelum ini. Selain orang awam termasuk kanak-kanak, rejim Zionis turut menyasarkan wartawan yang membuat liputan berita. Terbaru seramai 35 wartawan telah terkorban dalam serangan ganas tentera Israel di Palestin. Di selatan Lubnan, 4 ahli keluarga wartawan Samir Ayub terbunuh dalam serangan udara Israel. Kesemua mangsa merupakan kakak dan 3 lagi cucu Samir berusia antara 10 hingga 14 tahun. Ketika kejadian, kereta mangsa sedang mengekori kereta yang dipandu wartawan Lubnan sebelum ia dibom. Pada malam Sabtu pula, serangan udara Israel ke atas Gaza meragut nyawa 4 kanak-kanak dan 3 anggota keluarga seorang jurugambar agensi Anadolu. Serangan terbabit telah memusnahkan kediaman wartawan Al-Alul yang terletak di tengah-tengah kem pelarian Al-Maghazi di Gaza. Bagi melancarkan pemindahan penduduk, lintasan Rafah antara semenanjung Gaza dan Mesir dibuka semula semalam. Ia melibatkan urusan pemindahan warga asing, mereka yang memiliki 2 kewarganegaraan dan rakyat Palestin yang cedera. Mesir menjadi pengantara urusan pemindahan tersebut. 6 ambulans tiba di bahagian Mesir di lintasan itu untuk membawa rakyat Palestin yang cedera ke hospital. Mesir menyatakan ia akan membantu memindahkan kira-kira 7,000 warga asing melalui lintasan tersebut. Minggu lalu, lintasan berkenaan dibuka selama 3 hari pada Rabu, Khamis dan Jumaat. Ia bagi membolehkan berpuluh-puluh rakyat Palestin yang cedera dan ratusan pemegang pasport asing menyeberang sebelum ia ditutup Sabtu dan Ahad di tengah-tengah pertikaian mengenai laluan ambulans. Presiden Emirat Arab Bersatu UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan mengarahkan Kementerian Pertahanan memulakan operasi kemanusiaan bertujuan membantu rakyat Palestin di semenanjung Gaza. Sementara itu, Tentera Udara Jordan pula menggugurkan bekalan perubatan dari udara di hospital-hospital lapangan di Gaza.
Usaha itu bagi membantu rakyat Palestin yang cedera memperoleh rawatan dengan bekalan perubatan mencukupi. Raja Jordan dalam ciapan di laman X berkata, Palestin wajib dibantu. Jordan tidak gentar untuk terus menghulur bantuan kepada rakyat Palestin. Dalam usaha mencari penyelesaian terbaik, anggota Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC berkumpul dalam sesi tertutup pada Isnin untuk membincangkan pergolakan di Gaza. Majlis itu bersidang untuk sesi tergempar kali ke-6 sejak 7 Oktober lalu atas permintaan Emirat Arab Bersatu, UAE dan China. Bulan lepas, 4 draft resolusi berbeza mengenai Gaza ditolak UNSC. Sekurang-kurangnya 10,022 rakyat Palestin termasuk 4,104 kanak-kanak dan 2,641 wanita terbunuh dalam serangan Israel di semenanjung Gaza. Tentera Israel turut membunuh seramai 159 penduduk Palestin selain mencederakan 2,250 lagi dalam tempoh sama di tebing barat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setuju untuk menghentikan seketika serangan bagi penghantaran bantuan dan pembebasan tebusan. Namun, beliau tetap berdegil dan enggan untuk menerima cadangan gencatan senjata walaupun menerima tekanan dari komuniti antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dilapor telah menghubungi sekutu rapatnya itu menerusi panggilan telefon bagi membincangkan isu berkenaan. Namun Netanyahu tetap dengan kesombongannya yang enggan bersetuju untuk melakukan gencatan senjata. Tegasnya, ia hanya akan berlaku jika kesemua tebusan warganya dibebaskan. Kerakusan rejim Zionis yang kononnya memburu pejuang Hamas menyaksikan orang awam menjadi mangsa korban dengan sebahagian besarnya kanak-kanak dan wanita. Malaysia membuat keputusan untuk hadir pada persidangan Minggu Pemimpin Ekonomi Kerjasama Asia Pasifik APEC 2023 di San Francisco, Amerika Syarikat pada 11 hingga 17 November ini. Perdana Menteri berkata keputusan dibuat bagi menjaga hubungan diplomatik, keamanan dan ekonomi. Walau bagaimanapun, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tidak akan berganjak mempertahankan keadilan dalam memperjuangkan hak rakyat Palestin. Maka setakat ini umpamanya saya memutuskan untuk hadir di persidangan APEC yang dihadiri oleh semua negara-negara Asia, bukan ASEAN di Asia, atas undangan Presiden Biden ke San Francisco. Ya, tentunya keputusan ini mungkin tidak menyenangkan sebagian pihak, tapi ya, kalau ia pun janganlah hukum saya sebagai pro-Israel dan hadir persidangan itu, kerana saya sebagai Perdana Menteri saya nak kena jaga kepentingan negara ini. Tambahnya, semua negara terlibat telah menyatakan pendirian untuk hadir pada persidangan tersebut. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Warga Kementerian Kewangan bersama Perdana Menteri di Putrajaya. Susulan pertempuran di antara junta tentera dan Pakatan Kumpulan Etnik Minoriti di utara Myanmar, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB pada Isnin menyuarakan kebimbangan ia akan menjadi lebih buruk. Peningkatan pertembungan antara kedua-dua pihak sejak kebelakangan ini menyebabkan lebih ramai orang awam terkorban. Selain itu, lebih 30,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Pertempuran semakin sengit sejak minggu lalu merentasi negeri Shan yang berhampiran dengan sempadan China. Sabtu lalu, Tentera Perikatan Demokratik Kebangsaan Myanmar, Tentera Pembebasan Kebangsaan Taang dan Tentera Arakan mendakwa berjaya merampas puluhan pos tentera dan 4 bandar. Ia sekaligus menyekat laluan perdagangan penting ke China. Presiden Poland Andrzej Duda pada Isnin menamakan penyandang Perdana Menteri Mateusz Morawiecki sebagai ketua kerajaan yang baharu. Ini selepas berdasarkan keputusan pilihan raya parlimen pada 15 Oktober lepas, tiada parti yang bertanding dapat membentuk kerajaan.
postanowiłem powierzyć misję sformowania Parti Law and Justice PIS yang memerintah Poland selama 2 penggal berturut-turut hanya memenangi 194 kerusi. Dewan Rakyat Poland pula mempunyai 460 kerusi manakala gabungan parti pembangkang termasuk Civic Coalition, Third Way dan New Left memenangi 248 kerusi. Mereka telah menyatakan kesediaan untuk membentuk kerajaan campuran di bawah pimpinan bekas Presiden Majlis Eropah dan bekas Perdana Menteri Poland Donald Tusk. Mengikut Perlembagaan Poland, Presiden akan melantik Perdana Menteri daripada parti yang menang pilihan raya umum. Perdana Menteri kemudiannya menubuhkan kerajaan pada sidang parlimen akan datang jika memiliki undi percaya secara majoriti. Jika gagal, Presiden wajib memberikan tugas menubuhkan kerajaan kepada parti kedua yang menang. Sekurang-kurangnya 14 orang maut termasuk 6 kanak-kanak dalam kebakaran yang melibatkan 2 buah rumah di kawasan perumahan Los Pirquines di Chile. Perkara itu disahkan Datuk Bandar Pelabuhan Koronel Boris Komoro pada Isnin. Laman sesawang berita Chile, Kooperativa berkata mangsa dipercayai daripada 3 keluarga. Kebakaran dipercayai berpunca daripada api dapur. Kebakaran sedemikian sering berlaku di kawasan penempatan yang dibina secara haram di Chile. Pada awal 2022, sekurang-kurangnya 100 rumah musnah dalam kebakaran besar di utara negara itu menyebabkan lebih 400 orang hilang tempat tinggal. Atlet luncur ais negara Arif Rashdan Fazli memilih Kuwait untuk mengembangkan kerjanya dalam bidang kejurulatihan. Pemenang pingat emas Sukan C Kuala Lumpur 2017 itu menerima kontrak bersama Kuwait Winter Games Club Ice Rink yang akan diperbaharui setiap 3 bulan. Persamaan budaya dan agama antara faktor Arif memilih negara Timur Tengah berkenaan. Kuwait juga kini dalam proses melahirkan atlet-atlet luncur ais bagi menghadapi tamasya Sukan Musim Sejuk Asia Arab Saudi 2029. 2029 Saudi Arabia punya ASEAN Winter Games. Sebab diorang akan host ASEAN Winter Games. Jadi saya rasa diorang dah mula untuk take steps untuk getting a new goal maybe untuk negara Middle East. Arif sebelum ini mengikuti kursus kejurulatihan kelolaan Majlis Olimpik China di Beijing dan kursus kejurulatihan rasmi di Australia. Bintang tenis wanita Poland Iga Swiatek menjulang trofi saingan final WTA selepas mengatasi pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula. Kejayaan ini membolehkan beliau merampas kembali tahtah nombor 1 dunia yang sebelum ini dikuasai Aryna Sabalenka dari Belarus. Swiatek yang juga pilihan kedua kejohanan tampil cemerlang menguasai set pertama seterusnya menang mudah 6-1. Pemain berusia 22 tahun itu kekal konsisten pada set berikutnya untuk meraih kemenangan 6-0 sekaligus mengesahkan gelaran dalam tempoh 59 minit. Kemenangan ke-17 dalam kerjanya itu memastikan Swiatek menamatkan musim sebagai pemain nombor 1 dunia untuk tahun kedua berturut-turut. Malaysia terus beri sokongan dan bantuan selain berdoa untuk rakyat Palestin yang ditindas Zionis. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Berita dunia berakhir di sini. Saya Bijtawa Hanafi, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuh Harapan. Selamat malam.